Difahamkan terdapat lebih 150 etnik di Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Selain puluhan etnik kecil di bawah etnik majoriti. Banyak tu. Kepelbagaian etnik ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang amat unik di dunia. Walaupun mempunyai kesedaran etnik yang tinggi, namun tidak ramai yang mengetahui atau mengenali tentang kumpulan-kumpulan etnik yang lain. Khususnya tentang etnik-etnik minoriti. Bersama saya Alif Hadi menerokai keunikan dan keistimewaan etnik yang telah lama wujud di Melaka, Banaraya bersejarah. Jika selama ini kita hanya mengenali masyarakat dominan seperti Melayu, Cina, India, tetapi dalam rancangan ini ia akan membuka mata anda bahawa dalam etnik tersebut terdapat pelbagai subetnik yang menjadi tunjang pada masyarakat dan juga negara. Inilah yang menjadikan Malaysia sebuah negara yang sangat unik di dunia. Alif sekarang ni berada di Gajah Berang, negeri Melaka bersejarah. Di sini adalah satu-satunya perkampungan etnik ni. Betul ke? Macam tak percaya je. Sekejap. Burung pipit dalam sangkar. Bertelur tadi sebiji saja. Kampung Ceti jarang didengar. Dalam Malaysia ada satu saja. Betul lah. Kaum ini telah muncul dalam sejarah Malaysia semasa kedatangan pedagang-pedagang dari negara India ke Melaka untuk berdagang rempah ratus dan pinggan. Mereka adalah kelompok minoriti yang unik kerana walaupun mereka adalah dari suku kaum India, tetapi mereka tidak bertutur dalam bahasa Tamil. Kini, etnik ini diambang kepupusan. Namun, zaman tidak mengubah identiti mereka. Ya, sekarang ni Alif bersama dengan Salah, sebuah keluarga yang dah lama menetap di kampung Ceti Melaka ni. Kita nak cerita sikit tentang kaum Ceti ni. Mungkin nak tahu apakah maksud Ceti itu sebenarnya? Ceti Melaka ialah pedagang Melaka. Okey, keturunan saya berasal daripada sebuah negara di India yang dipanggil Kalingapattinam di Selat Bengal. Masa datuk-datuk saya dulu, saya ni dah 7 keturunan. Okey, masa datuk-datuk saya itu datang untuk berdagang, mereka telah mengumpulkan satu kumpulan orang-orang India. Kumpulan ini terdiri daripada 7 kumpulan. Jadi kasta kita lah. Pedagang Ceti itu termasuk kita ada 7 keturunan, iaitu kita ada Pillay, Pandaram, Padiachi, Pater, Naika, Citi dan Mudaliar. Jadi 7 keturunan ini mereka berkumpul, jadi buatkan satu kumpulan dikenali sebagai pedagang. Mereka berdagang barang-barang tu ialah rempah ratus. Rempah ratus untuk memasak makanan semua lah. Jadi masa mereka datang berdagang, mereka tinggal di Melaka. So, orang-orang India ni mereka memang mempunyai banyak pantang larang. Salah satu pantang larang mereka ialah orang-orang kaum wanita ni, jenis wanita tidak dibenarkan untuk menyeberangi lautan. Masyarakat Hindu Peranakan yang juga dikenali sebagai masyarakat Ceti Melaka adalah satu kelompok masyarakat minoriti India yang unik di Melaka. Mereka ini
tidaklah boleh disamakan dengan masyarakat Chettiar yang terkenal dalam bidang peminjaman wang. Tetapi ia adalah masyarakat yang terbentuk hasil dari perkahwinan campur antara orang India dengan orang-orang tempatan seperti Melayu, Cina dan lain-lain. Satu ada yang pergi balik, datang balik ke atau ada yang tinggal saja ke? Memang dia pergi dan datang balik masa berdagang tu, tetapi dia terhenti, zaman berdagang tu terhenti pada zaman Belanda. Masa zaman Portugis pun kita masih berdagang. Okey, kita terhenti masa zaman Belanda. Sebabnya ialah Belanda menganggap kita sebagai tali barut Portugis. Itu yang penempatan awal kita di Kampung Keling. Sebenarnya kita banyak perkataan Keling tu berasal daripada masyarakat Chetty itu sendiri sebab kita daripada Kalingapatan seperti yang tadi disebut tadi. So bila perkampungan Kampung Keling tu dibakar, beberapa geran Belanda keluarkan geran. Dia dah bakar kampung kita tadi, dia keluarkan geran pula. Dia keluarkan geran. Itulah di salah satu penempatan kita sekarang ialah Kampung Chetty. Bagi meneruskan kehidupan pada zaman British pula, banyak kaum Chetty yang bekerja dengan British. Itu di mana pada zaman British sebut kita banyak jadi orang kata bekerja dengan British, dan British telah membawa juga sekelompok masyarakat Chetty ke Singapura. Itu di mana wujudnya masyarakat Chetty di Singapura. Tetapi walaupun mereka di Singapura, kumpulan ini juga masih sehingga hari ini dikenali sebagai Chetty Melaka. Walaupun mereka mereka di Singapura. Ya. Tetap juga di identitinya Chetty Melaka. Asal usulnya mereka masih di Melaka lah. Kampung Chetty ni orang kata kalau dalam bahasa one and only in the world. Hanya satu saja di dunia ini. Satu saja di dunia. Okey, kita ada 10 biji koil. Okey, 5 biji koil yang main punya, yang 5 biji lagi koil kampung-kampung lah. Macam anak buah saya cakap tadi, kita ni daripada berdagang, kita pindah kepada pertanian. Jadi bila kita pindah kepada pertanian, kita macam kata di satu-satu kawasan kita ada kawasan tanah yang luas untuk bercucuk tanam. Jadi di situ kita ada 1 biji koil. Jadi bila pagi kita keluar untuk pergi bertani, kita akan ada macam suasana kekampungan, suasana tempat pertanian itu selamat, kita adakan satu koil. Jadi pasal itulah sampai sekarang masih koil-koil itu masih berfungsi. Masih lagi kekal. Masih lagi kekal dan berfungsi. Ya. Okay, Alif, saya akan tunjukkan Alif rumah Encik Supiah. Dia ialah pembuat talpa ataupun kita punya topi lah untuk masyarakat Chetty, dan juga dia ialah pengamal perubatan tradisional kaum Chetty. Dan kalau nak pergi ke rumah dia ada syarat, kena berpantun. Pantun? Yes. Lepas tu saya akan bawa Alif, selepas Alif selesai dekat rumah dia, saya akan bawa Alif ke kuil Sri Poeta Vinayaga Murti yang dibina pada tahun 1781. Okey, jadi saya sekarang ni pergi rumah dia. Rumah dia, Alif jalan terus, alamat dia nombor 2. Nombor 2 Yes. Jadi saya pergi sana, saya berpantun. Lepas ni awak bawa saya pergi kuil. Yes. Saya akan bawa Alif ke kuil Sri Poeta Vinayaga Murti. Kita jumpa lagi Encik Supaya. Oh, Encik Supaya. Hai. Hai, apa khabar? Khabar baik. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Ni, Encik Supaya. Sebelum saya mulakan apa-apa, saya nak jual pantun. Silakan. Burung murai, burung kedidi, ke Bandar Hilir mencari kopiah. Bersama saya Alif Hadi. Berjumpa dengan Encik Supaya. Okey. Masuk. Saya bagi. Kapal dagang dari Seberang, penuh muatan kayu meranti. Bila-bila cik nak datang, telefon kami, saya nanti. Wow! Baiklah, para penonton, inilah dia Encik Supaya yang Encik Jiwa beritahu tadi. Sudah, jom masuk. Masuk? Okey, jom kita masuk. Kita nak buat talpa Chetty.
Talpa Ceti. Itu yang pakai-pakai itu sebenarnya panggilan dia? Ni panggil talpa ceti. Talpa Ceti. Seperti di sinilah. Ambil ya. Macam tu. Pakai. Pakai sekali. Ha. Jadi kita nak buatlah ni. Okey, jadi Cantik. Encik supaya buat sambil tu saya tanya-tanya sekali lah kan. Talpa ni sebenarnya dia pakai apa cakap bahan apa? Adakah kain pelikat saja ke ataupun Kain ni pelikat, ada yang batik kain saya nampak pelikat macam-macam ada tu. yang macam ni pun boleh atau kain batik pun boleh. Kain batik pun boleh. Ah, Selain daripada tu macam ni dua jenis kita buat ni. iaitu Macam ni kalau pakai kain batik ni, batik bukan sebarang batik. Batik datang dari Jawa. Cantik bukan sebarang cantik. Lagi pinang dibelah dua. wow. Antara kraftangan yang menarik minat orang ramai adalah talpa. Talpa adalah sejenis kelengkapan yang harus digunakan pada majlis tertentu seperti perkahwinan. Talpa ini dipakai oleh pengantin lelaki. Bentuk talpa tak jauh beza dari bentuk songkok Melayu. Hal ini jelas menunjukkan asimilasi budaya kaum Melayu di kalangan masyarakat Ceti. Namun, perkara yang membezakan talpa dan songkok adalah talpa diperbuat dari kain sarung dan batik yang terpilih dan ia mempunyai satu bahagian kecil berbentuk segitiga di hadapannya. Okey, ini dia dah talpa yang sudah siap. Talpa yang sudah siap. Wah! Biasa pakai pula? Tukar. Yeah! Macam Arjun Rampal. Benar. Arjun Rampal. Lampu baru kereta pembaru. Lampu baru kereta pembaru. Baru sekali masuk ke kampung. Selepas membuat talpa, Encik Supayah ini menghiburkan kami dengan dondang sayang. Inilah dia generasi lama Ceti yang begitu kuat berpegang pada budaya mereka. Baru sekali kita berkampung. Baru sekali kita berkampung. Di sini, selain dari rumah penduduk, terdapat 3 buah kuil dan sebuah muzium kecil yang terletak di rumah lama. Itulah Muzium Ceti. Kalau anda ke situ kan, anda boleh lihat pelbagai jenis kerongsang, ada kasut bermanik dan juga peralatan masakan yang mereka gunakan. Selain dari itu kan, sebenarnya kalau anda datang kat sini, anda jangan terkejut tau kalau anda dengar mereka berdondang sayang ataupun anak-anak mereka bermain congkak. Sebab mereka ni sebenarnya lebih menggemarkan menonton filem Melayu banding dengan filem Tamil. Okey, kemudian ke depan. Yeah! Bukannya Alip nak rosakkan tarian ni, tapi maklumlah, Alip ni sebenarnya kekok sikit. Tunggu boleh tu. Okey. Permainan congkak merupakan permainan yang menjadi kegemaran masyarakat ini kerana dalam setiap rumah, kayu congkak merupakan aksesori wajib. Hal ini merupakan kebanggaan orang Melayu kerana permainan tradisional orang Melayu telah dilestarikan oleh kaum ini. Wanita Ceti biasanya memakai baju dan sarung seperti wanita Nyonya dan Melayu. Apa yang menariknya, pakaian itu perlu diselitkan dengan sapu tangan pada bahu kiri atau kanan yang mana kegunaannya adalah bagi amalan menyapu air liur bersirih pada bibir. Ia juga tampak seperti kebaya dan sarung, tetapi yang membezakannya adalah
bentuk potongan V pada leher, sedangkan kebaya wanita Melayu biasanya lurus ke bawah. Baju itu juga dipakai dengan memasukkan lengan sebagaimana kita biasa memakai kemeja berbutang. Manakala kebaya Melayu disarungkan melalui kepala. Masak kari dalam belanga, belanga turunan hasil pusaka, berbaju kebaya kondeh berbunga. Itu uniknya wanita Melayu Ceti Melaka. Kalau kaum wanita dengan baju kebayanya, manakala yang lelakinya pula berkain pelekat, baju Melayu labuh dan talpa, iaitu kain seperti serban bagi menutup kepala. Berkain sarung, berbaju kurta, terompah kayu ke mana saja, tundu disandang, talpa di kepala. Inilah sebahagian pakaian Ceti Melaka. Cik Giba, kita kat mana sekarang ni? Okay, inilah salah sebuah kuil yang tertua di Malaysia. Di Malaysia? Yes, sebab kuil ini dibina pada tahun 1781 oleh masyarakat Ceti di Kampung Keling ataupun lebih dikenali sebagai Jalan Tukang Besi lah. Jadi mungkin hari ni tadi nampak macam ada persiapan upacara ke? Hari ni ada upacara yang istimewa ke macam mana tu? Ya, kita ada upacara istimewa hari ini yang diraihkan setahun sekali oleh masyarakat Hindu, iaitu perayaan Kartijaya. Perayaan ni setiap rumah masyarakat Hindu tadi kita akan menyalakan pelita. Sinonim sambutan perayaan ni ialah kebaikan memenangi kejahatan. Itu ialah sinonim perayaan Kartijaya pada hari inilah. Selain daripada hari ni punya perayaan, ada perayaan-perayaan lain tak sebenarnya? Kita ada beberapa perayaan lain utama, contohnya perayaan Ponggel, Parcu. Kita ada juga perayaan Mengame ataupun Seri Mutu Mariaman Tirula. Kita ada Parsa Parpu. Okey. Lepas tu kita ada Vinayaga Saturthi, kita ada Mahasivalatri, kita ada Navalatri, dan kita juga menyambut bulan Margali jugalah. Jadi dalam setahun tu lebih kurang berapa banyak perayaan tu? Oh, saya rasa lebih daripada 10 lah. Lebih dari 10 Memang banyak upacara Manakala ada lebih dari 10 perayaan atau upacara setiap tahun ni, mungkin zaman sekarang ni masyarakat Ceti masih lagi mengamalkan pantang larang dari dulu sampai sekarang. Okey, pantang larang untuk you datang ke kuil lah sama macam masyarakat Hindu tema yang lain, iaitu bila kita ada, kalau perempuan tu kalau dia ada period, is on period atau datang haid, dia tak boleh masuk ke kuil. Lepas tu kalau kalau kita siapa yang dah makan daging ayam ke ikan yang benda berdarah, you tak boleh masuk ke kuil jugalah. Lebih baik jika you nak ke kuil tu kita akan vegetarian ataupun makan makanan sayuran sajalah. Untuk hari tu saja. Untuk hari tu saja. Dan selepas tu bila kita sampai ke kuil, kita basuh kaki, kita terus masuk ke kuil. Okey Alif, boleh saya bawa you ke dalam, kita tengok tinjau kawasan kuil? Boleh. Alright. Boleh. Jom. Sri Temple Poyata Morti adalah kuil Hindu yang tertua di Malaysia dan salah satu kuil Hindu tertua di maritim Asia Tenggara. Kuil ini dibina pada tahun 1781 oleh Tavinayagar Chetty dan terletak di negeri Melaka. Kuil ini adalah salah satu dari beberapa kuil Chetty yang sedia ada di Malaysia. Hari Ponggol, iaitu hari kesyukuran mereka kepada nenek moyang dan Tuhan mereka, adalah dipercayai perayaan ini turut disambut oleh masyarakat India, tetapi bagi masyarakat Chetty, ia bermula lebih awal. Sambutan perayaan ini bermula pada hari terakhir bulan Magli yang bermaksud bulan berbunga, dan pada hari itu dipanggil Paru atau Bogi. Kartigai Depam yang disambut pada bulan Kartigai
Mengikut kalender Tamil, lazimnya jatuh antara pertengahan November dan Disember. Dan ianya akan berlangsung selama 3 hari. Sepanjang sambutan, penganut Hindu akan membersih dan menghias rumah selain menyalakan pelita di hadapan dan setiap penjuru rumah mereka. Kuil-kuil pula mengadakan upacara keagamaan. Kain sutera di permukaan bumi diikat dengan seutas tali. Terima kasih bersama kami, kaum Ceti Melaka. Unik sekali. Baiklah, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Supaya, Encik Giva serta Encik Pilih sekeluarga kerana sudi berkongsi sejarah orang Ceti di Melaka ini kepada saya, tim produksi serta para penonton semua. Dan hari ini, saya rasa sangat bertuah kerana hari ini adalah hari perayaan Kartigai Dipam yang disambut oleh masyarakat Hindu di seluruh dunia. Tapi apa-apa pun, orang Ceti Melaka memang terbaik. Sangat unik dan keunikan inilah yang harus kita pelihara. Dan semoga kampung Ceti yang diwatakan sebagai kampung warisan ini terus dilindungi. Encik Supaya, Ya. selamat Hari Kartigai. Ya, selamat menyambut Hari Kartigai. Ya. Saya nak bagi satu lagu. Boleh masuk. Lagu tu memang macam. Macam mana? Okey. Abang beca di tengah jalan, cari muatan untuk mencari makan. Putar kaki mengau, pergi jauh, pergi dari selatan. Dari pagi hingga matahari terbenam, hujan panas tiada bandingan. Macam mana episod kita kali ini? Untuk episod akan datang, saya akan bawa anda semua untuk mengenali satu lagi etnik minoriti di negara kita ini. Alif sebenarnya sangat teruja untuk mendekati dan juga mendalami kehidupan etnik di Malaysia ni. Jadi, anda juga jangan lepaskan peluang keemasan ini, okey? Sehingga bertemu lagi episod akan datang, saya Alif Hadi, etnik kita tak kenal maka tak cinta. Jumpa lagi, Assalamualaikum, bye!